Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An Salim an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraha 'anil muslim kurbatan farraha Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Faman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Daripada Salim, daripada bapaknya radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam ialah saudara orang Islam yang lain. Orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Nabi sebut, Quran sebut, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang Islam itu saudara kamu. Buat baiklah pada saudara-saudara kamu. Makna kita tengok orang Islam macam tengok adik abang kita, macam tengok anak pinak kita. Buat baiklah pada saudara seagama kita. Janganlah ia menginayakannya. Jangan menginayakannya. Dan janganlah juga ia membiarkannya diinaya oleh pihak musuh. Kita jangan buat naya pada orang Islam, dan kita jangan biar orang lain buat naya kat dia. Yang kata aku tak buat naya, mereka yang buat naya. Hang salah kalau hang tak larang orang buat naya kat dia. Ya tak? Jangan bagi orang buat naya, kita kena bela dia. Kita kena bela dia. Tu cerita. Kita jangan pandang rendah pada sesama Islam. Kita tak tahu syurga kita dekat mana, tak tahu pun. Alhamdulillah, selagi mana ada iman boleh masuk syurga. Cuma ada orang Islam yang beriman, dia diazab dahulu menurut kehendak Allah, lama mana Allah nak azab. Tapi akhirnya dia dimasukkan dalam syurga. Akhir sekali dalam syurga, dalam neraka tidak ada seorang pun yang kafir, tidak ada seorang pun yang mukmin. Kesemuanya dimasukkan dalam syurga. Lama mana Allah nak azab itu hak Allah Taala. Tapi orang Islam yang beriman akan dimasuk dalam syurga. Cuma syurga itu bermacam-macam martabat. Ada yang rendah, ada yang tinggi darjat dia. Nabi sebut dalam hadis yang lain, apabila kita dimasukkan dalam syurga, hadis ni tuan-tuan kena ingat selalu, dan jadikan pegangan hidup kita, bahawa kita tak hina orang. Alhamdulillah, saya selalu ingat hadis ni. Ingat dalam hati. Jangan lupa hadis ni. Nabi sebut, bila kita masuk dalam syurga, kita duduk dalam syurga masing-masing, dengan bidadarinya, dengan mahliga syurganya, seluas-luas mata memandang, lebih luas daripada langit dan bumi. Duduklah kita dalam syurga, bernikmat-nikmat dalam syurga. Di syurga, kata Nabi, ada pasar di syurga. Ada pasar syurga. Maka macam kita lah seminggu sekali pergi pasar. Kita pergi pasar malam. Dalam syurga ada pasar syurga. Di pasar tu jual barang-barang yang sangat-sangat indah, dibeli dengan amalan masing-masing. Di situlah tempat pertemuan kita dengan kawan-kawan kita. Bertemu di pasar syurga. Macam kita bertemu kawan kita di pasar malam, lama tak tengok hang duk tak mana lah ni baru jumpa. Esok pergi jumpa di pasar syurga. Kata Nabi, kamu berjumpa dengan orang yang serendah-rendahnya di dunia, selekeh-lekehnya di dunia.
Kita ni hebat lah. Dia paling dengan bodoh lagi, dengan miskin lagi, dengan bodoh lagi. Macam-macam lah. Ada kat dia dengan cacat, dengan apa tak kira lah. Serendah-rendahnya dia di dunia. Mungkinlah kita jumpa dengan orang gaji kita, dengan orang paling bawah jumpa di syurga. Tanya dia, syurga kamu tang mana? Lalu dia pegang tangan kita. Dia heret pergi, dia tunjuk, di sana syurga saya. Kata Nabi, kamu tengok syurga dia tu sayup-sayup, mata memandang, seperti mana bintang yang paling kecil kamu tengok. Musim bintang banyak kita tengok di langit, yang lip-lip kecil-kecil jauh tu, itulah syurga dia. Betapa tingginya syurga dia, lebih tinggi daripada syurga kita. Sedangkan dia di dunia adalah orang yang sehina-hina di dunia, tetapi syurga dia jauh lebih tinggi daripada syurga kita. Ingat, jangan ingat kita ni lebay, syurga kita tinggi semua pada orang. Jangan ingat kita ni ustaz, tok guru, tok imam, syurga kita ni dia hebat sangat. Belum tentu. Boleh masuk syurga tu pun 1000 rahmat dah. Jumpa pula dengan orang yang kita hina di dunia, syurga dia seperti mana bintang yang kamu tengok, yang paling kecil. Kecil bukan sebab bintang tu kecil, sebab dia jauh. Syurga dia berlipat-lipat kali ganda tinggi daripada kita. Sedangkan di dunia dulu kita hina dia, di dunia dulu kita pandang rendah kat dia, rupanya syurga dia jauh lebih tinggi. Ingat, kita nak hina orang, kita pikir jauh-jauh sikit, pikir jauh-jauh, renung jauh sikit. Awak, syurga kita confirm tinggi pada dia, ya? Dah tinggi pada dia, kita boleh masuk syurga sudah. Ingat, kita tak tahu syurga siapa tinggi, syurga kata rendah. Jangan ingat, orang yang kita hina tu syurga dia di dunia kita tinggi, dia akhirat juga pun kita tinggi juga. Dah. Di dunia kita kaya, di akhirat pun kita kaya juga. Di dunia kita lawa, di akhirat pun kita lawa juga. Belum tentu. Kalau boleh yang tu lah kita mau. Di dunia kita tinggi, akhirat pun kita tinggi. Di dunia kita kaya, akhirat pun kita kaya. Di dunia kita lawa, di akhirat pun kita lawa. Sebab je nak, buatlah amal bagi elok-elok. Jaga hati. Nabi sebut, siapa-siapa ada takabur dalam hati, walaupun sebesar debu yang kecil. Takabur ni bukan nanti banyak, besar debu kecil, halkat di tingkat, gibah-gibah tu lah. Wajib neraka, haram syurga. Kalau Nabi kata masuk neraka tak boleh masuk syurga pun teruk dah. Ni Nabi kata wajib neraka, haram syurga. Habis linci. Jangan pandang rendah pada orang, jangan hina-hina orang, jangan. Dia bodoh, kita tolong didik, asuh dia. Jangan hina dia. Tolong bagi nasihat kat dia. Hina orang jangan. Jangan hina orang. Sebab macam hadis Nabi sebut tadi, esok hang jumpa dengan dia di pasar syurga, dia pegang tangan hang, dia tunjuk syurga dia, muka hang nak tahu di mana. Tak apa jugalah kalau boleh masuk syurga, duk tengoklah neraka pula, duk minta air, duk minta minuman pada dia. Ada ahli neraka minta minuman pada ahli syurga. Yang dia minta tu pula minta pada orang yang dihina di dunia. Kata ahli syurga apa dia? Minta maaf lah, bukan saya tak mau bagi. Allah haramkan minuman syurga ke neraka. Allah haramkan minuman syurga ke neraka. Tamalah, dia minta bagilah sikit, dahaga sangat, seksa sangat, rayu pada ahli syurga. Yang masuk syurga tu siapa dia? Orang yang kita hina di dunia, orang yang kita pandang rendah di dunia. Ingat, kadang-kadang kita ni lenggak lebih. Rasa macam kita tu kemas sangat dah. Bagi, ingat. Itu. Baik. Janganlah menginaya-ikannya, jangan juga membiarkannya diinayakan oleh pihak musuh. Dua. Kita jangan buat naya dia. Kalau dia kena naya, kita jangan biar. Faham tak? Kita jangan biar.
Yang kata dah itu depa punya pasal aku tak boleh. Tak boleh. Hang jangan hang kena marah orang buat inayah kat dia tu. Hang kena nasihat orang buat inayah kat dia tu. Tapi kalau hang biar macam hang juga buat inayah pada dia. Baik. Sesiapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah pula akan menolong mencapai hajatnya. Doa kamu duk minta lama dah. Terhijab. Kalau hang tolong sampai hajat orang, Allah tolong hajat kamu. Ada anak kita ramai hak sekok ni Allah tak larak nak habaq. Tak dengar cakap, ketegak. Tak tahu nak buat apa dah. Berdoa ni tak tahu doa tak kira dah. Macam-macam apa semua. Cuba kita dengar hadis ni. Aku ada masalah. Anak hak sekok ni. Panggil sekok tak apa? Kau ada masalah orang ni. Ha? Aku tolong hajat orang ni. Moga Allah tolong hajat aku yang Nabi jamin. Tolong dia. Bantu dia. Dia berhajat. Ha? Allah selesai hajat kamu. Niat. Aku pun ada hajat. Aku tolong orang yang berhajat. Allah tolong hajat kamu. Pasti. Ni siapa kata? Bukan saya kata. Nabi kata. Kita baca kitab Mustika Hadis. Kitab ni tuan-tuan kitab fiqh. Saya memang pilih nak baca kitab ni kerana ada ramai di kalangan kita mari dia nak mengaji bab semayang, fiqh semayang, puasa. Itu. Itu kita pilih baca kitab ni. Dulu baca Riyadhus Shalihin. Jadi lepas ni masuk bab semayang lah. Terus bab semayang. Tapi sebelum tu dia bagi mukadimah dulu, dia datangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Islam. Tengok kalau tuan-tuan tengok ke depan tu masuk bab taharah, bab bersuci tu lagi 2 line ke depan tu. Kau tak kenal pula kebersihan dan kesucian dalam Islam. Tu surat 17 tu. Baru masuk terus fiqh. Jadi dia musannaf pengarang kitab ni datangkan hadis berkaitan dengan Islam dulu. Kalau semayang pun perangai tak elok, buat apa? Mayang betul bersuci elok lah. Mana hadas ni pakai kecut habis. Tembak kau ni. Bangun duduk. Tapi duk berdengki kat orang. Duk bersakit hati kat orang. Buat apa? Faham tak? Jadi sebab tu dia datangkan hadis-hadis. Jadi Muslim yang baik. Bau semayang kita tu elok. Ada sagi kata ni. Sebab tu lepas ni bab fiqh. Sunat, wajib, harus, makruh, cara semayang, cara bersuci, cara apa semua. Lagi 2 line. Kita faham pula pasal apa cerita bab ni. Tak jadi kalau semayang perangai tak elok. Tak ada. Buat ibadat perangai tak elok tak jadi. Dia kira dia. Tak ada. Apa tu cerita bab ni dulu. Tu mengaji kena beramai lah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ada ilmu tak beramal macam tanam pokok tak berbuah. Tebang buang tak apa. Orang berilmu ni kalau dia tak beramal dia masuk neraka dulu pada orang jahil. Orang jahil, dia buat benda salah, dia tak tahu. Orang berilmu, buat benda salah, dia tahu, dia buat juga. Dia masuk neraka dulu. Faham tak? Ingat ni, game ngaji, ingat confirm masuk syurga tak? Ngaji ni nak tambah ilmu, lepas tu nak jaga tak mana kita tak betul, nak betul. Tapi kalau mengaji nak bongkok sombong, masuk neraka dulu pada orang bodoh lagi. Nak tak? Ni kita kena reti. Sebab tu dia datang ke hadis-hadis ni. Lepas tu mengajilah bab bersuci, air mutlak, air mustakmal, air musyammas, sunat ab'ad, sunat hayat, apa semua. Mengaji fiqh. Ni dia bagi lu hadis-hadis ni. Faham tak? Kena kenal lu kitab, cara ulama karang kitab, bukan gang masuk terus lagu tu. Dia cara, dia susun hadis-hadis ni dulu. Faham? Nescaya Allah, mana dia? Sesiapa yang melegakan satu kesusahan dihadapi oleh Muslim, nescaya Allah melegakan satu kesusahannya pada hari kiamat. Yang ada pada hari kiamat. Siapa melegakan kesusahan orang Muslim, Allah melegakan kesusahan dia di hari kiamat. Dia susah, kita buat bagi dia lega. Tak ada duit nak makan, kita bagi duit kat dia, dia rasa lega. Dia sakit, kita tolong dia, dia berasa lega. Allah lega hang di akhirat. Dia tak ada tempat nak mengadu, kita dengar supaya dia lega, Allah legakan kita. Ni tuan-tuan.
Pintu syurga ni banyak. Jangan ingat kita semayang, puasa, zakat, haji, elok, berwirid apa semua, confirm boleh masuk syurga. Belum tentu. Mungkin hang nak masuk syurga dengan jiran hang. Mungkin hang nak masuk syurga dengan tolong orang. Mungkin nak masuk syurga dengan sebab orang buat zolim pada dia, kamu pergi halang. Tu syurga. Macam sebut selalu, tolonglah kawan kita, bantulah kawan kita. Dia saudara kita. Innallaha sari'ul hisab. Allah tu cepat hisab. Lalu kita jumpa nak, innallaha sari'ul hisab. Hisab Allah tu cepat. Akhirat cepat, dunia cepat. Hang buat kat orang baik, tak lama hang boleh tengok. Orang pun boleh tengok. Hang buat jahat kat orang, tak lama hang orang boleh tengok. Tak ada mati boleh tengok dah. Sari'ul hisab. Hisab tu cepat. Tertakutlah hisab Allah Ta'ala tu cepat. Itu. Baik. Dan sesiapa yang menutup keaiban seseorang Muslim, nescaya Allah menutup keaibannya pada hari kiamat. Siapa menutup keaiban seorang Muslim, Allah menutup aibnya di hari kiamat. Jaga. Semua orang ada cacat celah. Semua orang ada kekurangan. Termasuk kita sendiri pun berlambak ada. Hang boleh tutup aib orang, Allah tutup aib kamu di hari kiamat esok. Kita ni tahu, kalau orang buka aib kita tang ni, kita tak tahu nak letak muka di mana dah. Katakanlah tengah-tengah duk mengaji ni, polis masuk. Polis kata, ustaz, berhenti ustaz, saya nak panggil nama seorang ni. Ni nama ni ada kat saya. Saya nak panggil nama orang ni. Pasal apa tuan? Semalam dia pergi kacau bini orang. Jadi nama dia semua ada, CCTV pun ada. Dia sebut nama depan-depan ramai. Kena pula sebut tu nama kita. Pasal aku mana? Malu tak tahu nak habaq. Dengan pakai kepiah lagi, dengan lebay lagi, dengan kawan-kawan pula duk tengok, dengan ustaz pun tengok, apa semua. Pun rasa kudung kepala, tak tahu nak buat ke mana dah. Malu tak tahu nak habaq dah. Bau banyak ni. Akhirat esok didedah di padang mahsyar. Nama sekian-sekian, orang sekian-sekian, waktu sekian-sekian, dia buat benda ni. Nabi tengok, sahabat tengok, tabi'in tengok, para wali tengok, anak-anak semua pakat cucu cicit, yup semua tengok habis. Semua ni orang ni. Ada cara kamu nak tutup aib kamu. Macam mana? Tutup aib orang. Simpan kunci, jangan cerita. Ni dak, aku nak habaq kat hang seorang aja. Hang jangan habaq kat orang tau. Kalau otak dia. Hang tak ada aib tak apa. Esok aib hang tu kena dedah. Jadi Muslim yang baik. Tu panggil akhlak. Nama dia akhlak. Baik. Lebih lanjut diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salam, wa iyadul marid, wa ittiba'il janaiz, wa ijabatud da'wati, wa tashmitul atis. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain 5 perkara. Kita orang Islam dengan orang Islam yang lain, kita ada hak dan bayar hak dia. Hak Islam sama Islam. Pertama, membalas salam. Dia bagi salam, wajib kita kena jawab. Assalamualaikum, wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hak dia. Tak jawab, kamu tak tunai hak. Melawat orang sakit, bila dia sakit, hak kamu kena melawat. Tu kawan kamu, kena melawat dia. Lah ni, tengok Allah uji. Dulu semayang ni sampai tak larat, rapatkan samakan soft. Tu imam duk sebut, tak mau rapat-rapat. Tak usah rapat tu kuih. Duk meter. Tegak sangat. Apa semua. Suruh tengok orang sakit duk hospital tu.
suruh tengok, nak pi. Dengar-dengar mati, tak pi. Lah, nak pi pun tak boleh. Ngizah lah. Tunggu balik. Dengar kata sakit hospital, diam. Nak pi tak boleh, hambat dengan orang. Tanggungjawab. Bila sakit, melawat. Mengikut jenazah sampai ke kubur. Ingat, kawan-kawan kita mati, hantar jenazah sampai kubur. Baru sahabat setia. Ni pergi tengok balik. Kawan kita kena hantar sampai kubur. Ikut jenazah sampai ke kubur. Menghadiri majlis perkahwinan. Kalau dia kahwin, hang kena pi. Bila kita buat kenuri ni tahu, kalau kita menikah, muda-muda lah, atau tua tak tahulah aku nak menikah lagi. Kalau menikah, kita nak tengok kawan-kawan. Dia panggil kita, dia nak tengok kita. Ni hari Mariah dia. Dengan sebab kita, dia lenggak-lenggak tengok boy tak main, dia kecil hati. Kita tak tunai hak dia. Pergi kenuri kahwin. Ataupun dia jemput kenuri kahwin anak pinak dia. Dan mendoakan orang yang bersin. Dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, kita kena jawab Yarhamkallah. Jawab. Setengah ulama kata wajib, macam jawab salam. Setengah ulama kata tak wajib, setengah ulama kata wajib. Dia Alhamdulillah, wajib kita jawab Yarhamkallah. Ni dok tak jawab pun. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab popo. Tak tunai hak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala iza laqaituhu fasallim alaihi wa iza da'aka faajibhu wa iza istandhahaka fansah lahu wa iza atasa fahamidallah fashammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu. Rahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain 6 perkara. Sahabat Nabi bertanya, apa dia ya Rasulullah? Baginda menjawab, perkara-perkara itu ialah apabila engkau bertemu dengannya, maka beri salam kepadanya. Dan apabila menjemputmu maka hadirkanlah majlis perkahwinannya. Bila dia jemput, kena kahwin, pergi. Apabila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Bila dia mari minta nasihat, kita nasihat. Dia kata aku tak reti nak nasihat orang, tak boleh. Dia minta bagi pandangan pada dia. Itu. Dan apabila dia bersin lalu menyebut Alhamdulillah, maka doakan semoga Allah beroleh, semoga ia berboleh rahmat. Jawab tadi, yarhamkallah. Dan apabila ia sakit, maka lawatilah dia. Dan apabila ia mati, maka ikutlah jenazahnya. Ikut sampai mana? Sampai ke kubur. Yang ni lebih kurang macam hadis tadi juga. Hadis sahih riwayat Muslim. Bukan setakat ini sahaja, tetapi masih banyak lagi hadis-hadis khusus tentang Islam yang menunjukkan bahawa Islam tidak terhad kepada rukun-rukunnya yang 5. Dia nak habaq hak tu, sagi hang kata buat 5 tu cukup dah Islam. Banyak lagi cerita tentang Islam. Yang 5 ni apa dia? Asas-asas dia. Apa dia? Mengucap dah kalimah syahadah, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Aku cukup dah 5 ni. Elok dah Islam aku. Tak, kata dia. Hang kena jaga jiran. Hang kena tolong kawan kamu yang dizolimi. Hang jangan buat zolim kat kawan kamu. Zolim macam-macam. Buat bagi sakit hati pun zolim. Mengumpat kat dia pun zolim. Hina dia pun zolim. Bagi malu jatuh maruah dia pun zolim. Jangan ingat, rukun Islam 5 perkara. Buat yang tu kemas dah. Ramai orang dah pegang aku tu. Faham tak? Cukup.
Islam sempurna dah. Dia jaga sembahyang, jaga puasa, zakat, haji, umrah tiap-tiap tahun. Abang rasa boleh masuk syurga bulat-bulat dah. Kepala pasal elok arah. Dah, bukan macam tu. Yang silap faham. Hak tadi ni dia kata. Jadi nak hurai tu banyaklah. Juzuk yang kedua mesti hadir. Ni nak cerita bab fiqh. Sembahyang, habis sembahyang, puasa, zakat, haji, doa kita panjang umur. Boleh belajar semua fiqh dalam ni. Cuma nombor satu kita kena faham macam tadi. Jangan ingat kita buat 5 perkara tu kita tak payah ada kalut apa dah. Nak jadi muslim yang baik kena banyak jaga lagi. Baik. Memperkatakan soal-soal ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Allah Azza wa Jalla, bahkan Islam amat luas bidangnya, meliputi segala percaturan hidup. Islam tu luas. Tadi asas macam saya kata, nak jadi orang bersyukur macam mana? Sebut alhamdulillah. Nak jadi orang bersyukur macam mana? Ingat hati berterima kasih pada Allah. Lagi jaga rezeki yang Allah Taala bagi. Motor kereta jaga elok-elok. Cangkui, parang, skok, mertun, hema, jaga elok-elok. Rumah tangga jaga elok-elok. Kain baju jaga elok-elok. Terima kasih. Allah bagi nikmat. Allah bagi anak-anak, jaga anak elok-elok. Allah bagi pangkat kita. Kerja elok, boleh jadi pengarah sana, pengarah sini. Jaga kerja elok-elok. Tu tanda syukur. Ni dah jadi buah piatak-atak orang balik tidur di rumah. Cekak pinggang suruh-suruh balik tidur di rumah. Segala harta benda syarikat balik bubuh di rumah dia. Pakai harta benda, ambil harta dia. Hang tak syukur. Hang khianati. Pakat pula dengan pegawai berapa kita makan rasuah. Hang ambil setengah, aku ambil setengah. Hang boleh jadi pengarah. Ini pilihan Allah. Allah pilih kita. Bukan semua orang dapat. Saya tengok budak-budak hak balik Mesir. Lama-lama balik Mesir. Tengah-tengah balik tu ngajak kafar Ada apa gaji 1,000 lebih tu je lah. Lain motong getah. Ada yang balik Mesir. Balik Mesir pun semua minta kerja dia naik jadi qadi. Rezeki dia jadi qadi. Allah sama agak kerja. Masuk sampai kerja puluh-puluh tahun kerja. Polis lah, duk polis situ. Ada setengah masuk dia naik. Saya tak tahu jatuh polis nak sebut pada dia tak tahu. Sampai jadi ketua polis, sampai jadi ketua polis negara. Allah pilih dia. Buatlah kerja bagi elok-elok. Ni nikmat sebagai tanda syukur nikmat Allah bagi. Tak buat kerja. Memang immigration pun bukan semua orang boleh naik pangkat macam jadi timbalan pengarah, jadi pengarah. Buat kerja elok-elok, jaga negara elok-elok. Pi komplot dengan sedikit jual IC. Ni haram jadah nama dia. Maki ke haram jadah dah Jadah tu mana sangat-sangat. Haram yang sangat haram. Pertama kamu tak syukur dengan nikmat yang Allah bagi, kamu khianati negara pula. Ini orang tak syukur nikmat. Semua orang pelihara raya. Ada orang bertanding pelihara raya tentu. Daripada kaya sampai miskin sekali pun tak pernah menang. Orang pas banyak lah. Dulu nak bertanding cikgu kena letak jawatan cikgu. Boleh bertanding. Gaji cikgu 3-4 ribu letak. Nak bertanding pelihara raya kok-kok boleh jadi berhormat. Kalau gaji cikgu hilang, semuanya hilang. Lah ni buat apa? Bawa teksi. Cikgu bawa teksi. Kumpul-kumpul duit pelihara kali lagi bertanding pula kalah lagi. Kadang dia deposit pun hilang. Tak menang. Ada orang tuan bertanding sekali dia menang. Jadi YB. Tah pula lantik pula. Jadi menteri pula. Ini pilihan. Jadi menteri pula. Dah lantik jadi menteri apa semua pula. Dengan macam-macam lah kenikmatan Allah Ta'ala bagi. Tak syukur.
Jual aset negara. Hang jadi menteri. Habis ambil kesempatan selera. Ni orang-orang yang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Bukan semua orang boleh menang. Nak pergi duduk tempat tu bukan banyak tempat, sikit je. Hang sampai tang tu. Sama agak mengaji agama, mengaji pondok sama. Beratus orang, beribu orang boleh jadi tok guru per orang. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syukurlah, tuan-tuan nasihatlah ke anak-anak tuan-tuan sekalian. Ni Allah bagi ni, Allah nak uji. Jangan baik polis ke immigration ke pegawai kerajaan apakah semua Allah bagi. Nah dah sampai naik tahap tu. Dah kawan yang muda lagi jadi pengarah. Baru ni saya baca Taman di Malaysia. Dia boleh jadi guru besar umur 30 tahun lebih. Guru besar sekolah mana tu? Satu-satunya guru besar termuda dalam negara. Guru besar sekolah umur 30 tahun lebih dia jadi guru besar. Nampak? Biasanya guru besar ni dekat nak bencing guru besar. Ada tak? Lagi 2 tahun nak bencing guru besar. Ada ni kau dalam ni pun ada tengah-tengah ni. Dekat nak bencing guru besar. Bolehlah juga. Allah bagi rasa. Bang. Nah ini. Ada 35 jadi guru besar baru ni. Pilihan Allah. Hang kena syukur dengan nikmat tu. Syukur saya buat yang terbaik. Elang hang ambil. Kalau gaji ambil, elang ambil, bonus apa ambil. Tapi jangan ambil cara haram. Tak nak kaya lagi. Pusing sana, pusing sini. Akhirnya Allah kata apa? Walibasuju. Allah bagi pakaian lapang. Gang masuk, kena masuk penjara. Pencin habis, duit habis, semua habis, duk lapak dalam penjara. Keluar apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Mujuklah bini ngajak tadika. Duk rekah duit bini tu makan. Pasal apa? Hang tak syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Faham tak? Syukur. Kedudukan kita bukan semua orang dapat. Boleh jadi wakil rakyat pun Kadang tandim pam boleh jadi wakil rakyat tu. Gaji berapa belas ribu. Campur dengan elang 10,000. Tak cukup lagi dekat tu apa semua pula. Jadi pula pengurusi TMB. Pegang pula gaji 120,000. Maka ambil lah hang. Rezeki hang. Kita pun tak boleh cemburu rezeki dia. Pegang pula syarikat JLC sana sini. Tapi kamu jangan khianat. Khianat, kamu tak syukur dengan nikmat Allah. Faham? Nah ini. Di Islam. Lepas tu dia heran pula. Dia semayang mana boleh buat lagu tu. Dia puasa mana boleh buat lagu tu. Dia pergi umrah tiap-tiap tahun mana boleh buat lagu tu. Dah. Dan tuan sekalian, Islam banyak cabang dia. Yang kata ubat 5 tu cukup dah. Islam bukan sahaja mengatur hubungan berbaik-baik dan aman damai antara orang-orang Islam sesama sendiri, tetapi juga di antara Islam dengan orang-orang yang bukan Islam berdasarkan peri kemanusiaan. Kawan kita seugama tadi, saudara seugama. Orang bukan Islam, dia makhluk Allah. Kita kena jaga. Makhluk Allah. Lembu kebau makhluk Allah, kita kena jaga. Termasuk juga hak nama manusia yang bukan Islam ni. Nak kasih macam orang Islam tak boleh lah. Sebab dia bukan Islam. Tidak. Tapi kita kena tunjuk akhlak kita sebagai orang Islam. Jangan tipu dia. Jangan khianati dia. Itu. Baik. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. La yanhakumullah anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu. Kamu nak buat baik pada orang bukan Islam, Allah tak larang, buatlah baik. Dengan syarat dia tak musuh dengan kamu. Kalau dia musuh agama kita, kita tak boleh buat baik dengan dia. Dia cerca agama Islam, dia cerca Nabi Muhammad, dia ejek-ejek hukum Islam. Kafir ni nak buat baik, tak boleh buat baik. Ni kafir harbi nama dia.
Tapi kalau dia tak kacau kita, kita buat baik kat dia, tak ada masalah. Faham? Itu. Kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tengok kafir ni. Pasal apa Allah cerita? Ada kafir yang kerja nak hambat kita. Ada kafir lagu tu. Kena ingat, kena kenal kafir ni. Dia duduk sengap je. Pasal apa? Dia tak ada kuasa. Bila ada kuasa, dia kisah nak halau kita. Dia kisah nak ambil hak kita. Dia kisah nak kecutkan Islam. Benda-benda nak kembangkan Islam, dia halau. Kafir ni tak boleh buat baik. Tapi dia tak halau kita. Dia duduk dengan aman damai dengan kita apa semua. Dia tak kacau hak kita. Kafir ni buat baik tak apa, kata Allah. Bukan semua kafir nah. Faham ke tak? Bukan semua. Tengok sama jenis kafir. Tengok lagu mana Allah bagi akal bagi kita. Tengok cara dia, gerak-geri dia macam mana, politik dia macam mana, apa di belakang dia selindung lagu mana. Kita kena cerdik. Itu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Allah sayang pada orang berlaku adil. Kafir hak tadi tak ada masalah. Dia tak pernah musuh dengan kita. Dia tak pernah kacau hak kita. Dia tak pernah tipu kita. Dia tak pernah ambil kesempatan pada kita. Dia tak pernah ada rancangan-rancangan sulit nak halau kita. Ni sampai kata tuan rumah pendatang. Orang Melayu ni pun pendatang, bukan penduduk asal. Ni melampau. Ni ada. Ini cerita dia. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa ukhriju min diyarikum wa zahiru 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sebenarnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Allah hanya melarang kamu ambil teman rapat orang kafir yang bermusuh dengan kamu. Allah larang. Kamu sayang kat dia, kamu kasih dia, kamu sokong dia, kamu angkat dia jadi pemimpin, sedangkan dia musuh agama kamu. Allah larang buat baik dengan orang ni. Tak boleh. Tapi kalau dia tak musuh kita, tak apa. Dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Dia ada rancangan sulit nak halau kamu daripada kampung halaman kamu. Dia genyak kita sikit, lepas sikit, lepas sikit. Dia sekat kita, dia beli tanah di depan, dia sekat, jadi tanah belakang tak ada jalan. Hak tak ada jalan terpaksa jual dengan harga murah. Dia pandai. Ini kafir ni kena beringat. Kafir ni kena beringat. Kalau tanah kita duduk depan, dia buat baik dengan kita. Lembut lagi. Lembut gigi daripada lidah. Kalau tanah kita, dia di depan, tanah kita di belakang, tak ada ruang bagi. Pagak berbatu terus. Tanah kita tak ada nilai. Akhirnya, tanah tu kalau buka jalan sikit, hak nilai dia sekaki RM50, dah tutup jalan, tak ada jalan, RM2-3 saja. Jual kat dia. Dia buka lagi luas kat dia. Ni jahat kafir tengah pada tu. Jahat. Betul ada tempat saya buat, tuan-tuan, tanah saya di depan, tanah dia di belakang. Saya tutup, tak bagi lalu. Sombong. Dia pergi report wakil rakyat. Kata saya tutup jalan. Ada tanah aku. Mai anak bini duk sombong. Report sana, report sini, apa semua. Dia kena ajak. Orang kita ni susah lama dah pasal mereka. Saya kata ni pasal mujak tanah saya di depan. Kau tanah hang di depan? Mari pula jumpa kita. Assalamualaikum Ustaz. Boy. Bila dah kenal dah, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan nak jual tanah. Kita betul tanah kita di depan. Tanah kawan-kawan kita Islam di belakang. Kita jual kat kafir di depan. Hak Islam habis kena tunduk kat dia. Kita zalim. Kita zalim. Tak ada jalan keluar. Tak ada jalan keluar. Kafir ni tak boleh buat baik. Kafir jenis ni tak boleh buat baik. Dia tomak, dia halau bah, dia nak halau kita. Dia nak halau kita, dia nak ambil hak kita dengan cara zalim. Itu cara zalim itu. Dia sekat jalan di depan. Hak orang Islam depan tu pun bingung. Dia beli mahal kaki RM50, RM60. Dia beli depan. Seronoklah jadi jutawan. Dia
Gang tutup depan apa semua. Di belakang tu kaki sampai sepatutnya RM5-60 tinggal RM2-3. Boleh kat dia. Beri. Dia beli hak ni mahal, hak sana untung berkepui. Islam tak lebar nanya kat orang lagu tu. Dia suruh buka jalan lalu. Nabi sebut buka jalan lalu. Apa semua. Ini. Perhati tengok. Kafir jenis ni tak lebar kawan. Tak lebar kawan. Kok Penang banyak dah orang Penang tanya. Dulu masa duduk dulu cukup baiklah, mai sembang, mai apa semua, nak beli rumah kita. Haji beli rumah dia datang tu. Belah sana dan tu, belah anak dia tu, kita duduk rumah tengah. Baik kan main baik, kita pun tak apalah, kita pun jual. Ni mai habaq kata sendiri. Belah Penang. Jual 300,000. Pergi beli rumah di Kulim tu. Duduk di Kulim. Balik ni Penang tu nak pergi tengok saat lah, nak pergi berjalan apa semua. Jumpa dengan dia. Buat tak kenal dah kita. Tak kenal langsung. Betara tu, kapiak ni tak boleh buat baik. Dia baik ada pasal dengan kita. Dia baik ada pasal. Di belakang depa ada rancangan-rancangan. Nabi sebut, Allah sebut, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha golongan Yahudi, golongan Nasrani selagi mana dia tak ikut agama kamu. Selagi mana kamu tak ikut agama mereka, dia takkan redha kamu. Kita je cerdik, jangan jadi bodoh. Boleh ikut buta tuli je. Dulu depa kata bila Islam bersatu, isyhar perang kepada orang bukan Islam, dia takut. Alhamdulillah bersatu sungguh. Bersatu sungguh. Isyhar perang. Mana? Kita tak buat zalim tak buat naya. Islam ajak tak buat naya, tak buat zalim. Menatam tak boleh buat zalim. Tapi kalau dapat ke hampa, memang hampa buat zalim pada orang Islam. Contohnya mana? Tengoklah. Di Saudi ada orang bukan Islam, ada orang Islam Saudi dia buat naya orang kafir. Di Qatar ada orang bukan Islam, sikit je, ada orang Islam buat naya kat kafir. Tak ada orang Islam tak buat nanya. Di Mesir ada orang Kristian, ada orang Islam Mesir buat nanya kat Kristian. Tak, Islam tak buat nanya. Tapi di Myanmar, apa nasib umat Islam Myanmar? Selatan Thailand satu ketika dulu, apa nasib umat Islam Selatan Thailand? Bubuh atas lori susun macam kayu api. Ikat susun daripada bawah pergi ke atas nak hantar pergi Bangkok. Mati bawah orang lemah. Minum air kencing kawan apa semua lemah gitu semua. Zalim. Nasib umat Islam. Jagalah negara bagi baik-baik. Bagi terang kat anak-anak muda, jangan sampai tergadai. Biar Islam merintah sampai bila. Terutama anak cucu kita sisa. Orang kafir perlu takut dah bila Islam merintah. Tak, Islam ada panduan. Hampa bukan ada panduan, hampa ikut nafsu. Hampa ikut nafsu. Tengok negara macam mana. Serbia buat keadaan umat Islam Bosnia macam mana. Lah ni, apa dia di Palestin, Yahudi menguasai. Apa nasib umat Islam Palestin? Semua Islam diinjak, diseksa. Cina, apa dia komunis Cina kuasai Uyghur dulu. Kita jangan lupa apa mereka buat pada umat Islam Uyghur. Boleh berkawan dengan mereka, tapi kita kena cerdik. Jangan serah segala-galanya. Ni tak, orang Islam ni tak beli tanah. Ada satu cerita dulu, tetamu sebut tak mana, saya kenal lah. Tanah dia nak jual banyak juta lah juga. Orang Islam nak beli, nanti duit tu transfer dalam akaun. Berapa juta tak tahu. Transfer masuk terus dalam akaun. Payah nak bawa duit. Kafir mai beli, dia bawa bubuh duit 5 juta, buh dalam beg seketui pun 5 juta. Duit ketui nampak. Beza dia pergi bagi duit satu beg cash 5 juta dengan transfer. Pilih kafir. Bak nak bawa duit tu. Seronok tengok duit. Beza yang tu saja, jual kat kafir, tak jual kat Islam. Padahalnya hak 5 juta tak kira rak nak tipal rumah rompok dengan orang mampu. Hak simpan juga di bank. Hak cara tadi selamat lagi. Tak jelas nampak duit. Jual kat kafir.
Tak mau jual kat orang Islam. Puai kelabu mata petara tu. Ingat tuan-tuan sekalian. Tengok tanah-tanah kita. Esok anak cucu duk laknat, lah pun laknat dah. Lalu tengok, oi bangunan besar. Ni tanah Tok Wan aku dulu jual ni. Kalau tak jual aku tumpang boleh duduk. Celaka punya Tok Wan. Tok Wan duduk lagu kubur. Kita nak lagu tu. Nak lagu tu. Kalau cucu kita senang tak apa. Anak duduk atas rumah flat tu, cucu cicit kita duduk rumah flat, depa duduk punya tanah Tok Wan. Jual dulu 200,000, lah ni 5 juta. Ringilah nak buat kena arwah kat tuan. Mampu pi dia tak jadi dah. Baiklah nak tanda tangan minta doa kat Tok Wan. Ingat rumah banglo tu. Tutup tangan dia. Ni fitnah kita lepas pada mati. Dah lah. Dah. Anak cucu kita tak tahu senang susah. Dia nak gaduh nak jadi jutawan tu buat apa, nak hidup apa hari dah. Dia kata tua-tua ni nak rata jadi jutawan. Tawan apa darah tinggi kecil manis ada belakang makan teh pun tak bergula dah. Tawan torok Dah lah, tak payahlah. Dah. Dan tuan sekalian, kau tak pasal jual-jual pada orang Islam. Ni, anak cucu cicit kecil hati. Ada? Kecil hati naik motor cabut lalu. Allah tanah Tok Wan aku dulu ni Kalau ni jadi bandar. Kalau Tok Wan aku tak jual tumpang aku boleh duduk. Lah duduk mau sewa. Kena pula kena hambat dengan orang pula. Malam-malam tuan semua sewa mai habak. Minta mahal lah esok balik lah. Esok keluar lah pada rumah ni. Anak makcik di Kuala Lumpur nak balik. Merongkeh pindah pula. Hati duk ingat haram jadah buat Tok Wan aku tak jual. Allah kacau. Tuan-tuan sekalian. Duk laknat, duk jual apa semua. Hati duk ingat ni. Kita harap bila mati nak suruh anak cucu tolong doa. Anak cucu duk laknat. Pasal apa? Tok Wan tomok sangat. Faham tak? Majukan bagi kaya. Nak duit majukan tanah tu bagi kaya. Tanah bukan boleh jual. Nak jual-jual orang Islam. Tanah tu tapak kita untuk kita maju. Bawa rumah sewa kalau tak reti pun. Majukan buat kelang. Majukan buat hotel. Majukan apa semua. Anak cucu boleh ni. Sampai bila boleh makan? Sampai bila boleh makan? Itu. Jual pak dapat duit habis kau orang. Tanah tak boleh kita sampai bila-bila dah. Selama-lama tak boleh. Tanah di Pulau Pinang tinggal berapa persen. Habis nak pergi duk rongkah kau balik pulau pula. Dulu kau balik pulau ni orang kita lah kan. Habis apa semua ni balik pulau apa habis dah lah ni. Ni turun habis kok perda kok mana habis turun habis semua. Tak ada apa dah. Tu depa isyar pula bandaraya. Tak dapat apa dengan bandaraya. Ni cerita dia. Ingat kat anak cucu kita. Jangan anak cucu kita fitnah. Faham tak fitnah? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Mai-mai baca lagu tu tak? Takbir yang keempat kan? Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan haramkan kami pahalanya. Wa la taftinna ba'dahu. Jangan fitnahkan kami selepas daripadanya. Mati cukup. Sebuah hak baik-baik je. Tak ada sebuah hak buruk. Tak ada dah. Kadang-kadang tuan-tuan bukan cucu semua. Anak sebuah hak buruk lepas mati. Anak tak tahan. Sebut hak buruk kat pak dia. Kadang kata apa kat ruah pak hang kesian lah apa semua. Saya tak tahan ustaz. Itu. Jangan pun dia diam, hati duk melonggak juga. Tuan-tuan, jaga yang kutip jual habis. Tinggal kat depa nak tumpang duduk. Kena pula tuan-tuan, kita bukan kita beli pun tanah tu. Kita pun dapat beri kat Tok Wan dulu ya. Nada. Dapat beri Tok Wan dulu pun semua api-apilah depa nak duduk. Kalau terpaksa jual pasti hak beli tu kalimah syahadah la ilaha illallah. Jangan nampak duit kelam mata. Jual tanah 1 juta. Jual tanah 1 juta. Oh nak menega. Tak kena gaya. Tengah tu jual tanah 1 juta, pergi beli kereta 200,000, tinggal dah apa. Beli sikit, buat rumah sikit apa, habis lincin. Betul? Tanah habis kat orang beli. Tajuk ni orang Pulau Pinang kena sedap. Kena sedap. Tu cerita. Dah kalau nak jual sangat, dah terpaksa jual sangat, kerat kecil-kecil buat lot. Tak kerti mai aku nak ajak. Dah nak jual juga ustaz, tak upaya apa semua. 2-3 juta orang kita tak reti, tak ada duit nak beli, tak apa.
Kerat kecil-kecil. Pergi jumpa juruko bagi elok-elok tanah kita first grade. Buat kecil-kecil. Satu lot 150,000, 150,000, 150,000. Semua orang kita boleh beli. Ada geran sendiri. Dak nak gelap mata nak seketui. Apa semua. Dah banyak lot tinggal kat anak cucu kita, ada 3 lot. Depa boleh duduk tu. Ni dah. Komok halobo. Tu cerita dia. Banyak nak beli tiang ni no. Pada tadi tak habis-habis lagi. Gitu. Habis. Sumber hukum-hukum Islam. Jadi datang dulu. Sumber hukum-hukum Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan silam minggu depan ni pukul 3. Lepas mengaji pukul 3, hak yang masuk korban tu mainlah kita nak terang. Tahun ni dia banyak SOP. Kita kena terang cara kita buat tahun ni. Cara lagi mudah. Pakat mainlah hak buat masuk korban tu. Main kau tak mau balik tu buat bekal banyak lagi makan. So kita nak terang cara masuk korban. Jadi lembu korban semua hak kita belah sendiri. Habis dah hak 18 ekor tu habis dah. Ada hak besar je. Hak lembu sadu besar. Saya belah sendiri pada kecil pun berat. Itu ada 2 ekor lagi. Hak tu satu bahagian 900. 900 murah dah tu, orang jual 14,000 ekor. Hak tu masuklah sadu sikit bangla pun buat lembu besar. Kita pilih hak kecil-kecil. Itu ada. Dan kemungkinan seterang sekali lagi raya ketiga ada kita buat jamuan sebagai ganti dulu. Apa dia ni, kita tak ada majlis rumah terbuka dulu. Tapi wallahu alam apa pun saya akan umum minggu depan. Minggu depan raya ketiga kita ada juga buat jamuan kat sini. Besarlah juga. Nanti saya akan umum minggu depan. Ni kita baru di peringkat perancangan. Nak buat itu. Jadi dulu kita pun tak boleh nak buat apa, kenduri pun tak boleh buat apa. Tapi insya-Allah raya ketiga tu kita akan susun. Bukan kita ambil daging korban tak. Ada peruntukan lain. Kita buat. Itu daging korban tu kita bedak-bedak daging macam biasa semua. Jadi saya harap 2 ekor lembu sadu tu habis buanglah, dan seekor kebau lagi ada. Seekor kebau. Kebau pun besar. 900 juga bahagian. Itu. Beberapa senang sikit saya ada modal nak beli lembu pula tahun depan pula. Itu. Tak apa, alhamdulillah lembu kita tak makan pokok-pokok orang. Orang lembu tak maki dengan orang lah. Ada lembu duduk dalam pagar kita jaga. Itu. Jadi insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihah, sa'adatan darain husnul khawatim wa anta khairur raziqin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama ta'arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.